Alright. Okay. Good. TFB pun kita ada recording pun berjalan. Alright, cool. Baik, saya akan tamatkan dalam 10 saat lagi poll ini untuk kita tahu result dia supaya anda pun boleh tengok result dia. Alright. Okay, ending in 3, 2, 1, okay. Saya share result sekarang. So majority 30% kata tak pernah, majority yang lain adalah pernah lah. Ada yang sampai 5 kali, 9 orang 5 kali. 4 kali ada 16 orang. Wuyo, dahsyat. Lain macam So sebagaimana anda maklum, dalam grup kita kali ini kita ada orang yang berpengalaman, orang veteran, bukan sekadar final year ataupun fresh grad, kita ada orang yang berpengalaman juga. So no wonder ada yang 4 kali 5 kali lah. It means anda sepatutnya sudah tahu, nampak, perasan dia ada pattern. Interview ni ada pattern. Biasanya untuk fasa pertama senang je nak lulus. Fasa kedua mencabar sikit. So that's the pattern untuk interview lah. Nanti kita huraikan kenapa fasa pertama mudah, fasa kedua susah. Okay, dia bergantung pada siapa yang interview anda tu. Position dia. Okay, baik tuan-tuan dan cikgu, mari kita mulakan. Saya share dulu slide. Sekali lagi saya akan share slide. Okay. Sekali lagi, siapa yang WhatsApp, Telegram, dia tidak meletakkan gambar yang sebenar, saya mohon untuk letak gambar sebenar. Pertama. Yang kedua, kalau tidak menggunakan nama sebenar pun saya mohon untuk guna nama sebenar lah. Untuk WhatsApp dengan Telegram. Kenapa? Nanti nombor anda akan dihubungi oleh rekruter. Setidak-tidaknya nampaklah gambar yang proper. Jangan letak gambar kartun dan sebagainya. Okay? Contoh gambar Nur Syuhada dekat kita punya Zoom meeting ni, dia buat macam ni dekat laut. Tak ada masalah. Alright. Okay, baik. Let's go for this one. Okay, tuan-tuan dan puan, sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum dan selamat datang ke job interview teknik. Topik yang kedua, part 1. Okay. So kali ini kita akan fokus pada interview sahaja, all in A to Z pasal interview. Sama macam resume, sekali lagi saya sebut, dia sangat fleksibel sebab dia ada objektif. Asalkan capai objektif, dia tidak ada istilah salah betul. Kena ikut cara ni, kena ikut cara ni. Tak. Dia tidak ada istilah begitu. Yang ada adalah approach mana yang terbaik. Dan kenapa saya sebut lebih fleksibel interview? Sebab kita nampak calon depan-depan dan perangai, attitude, personality, karakter, happy go lucky, ceria ke, dia mempengaruhi jawapan anda. Sebab kita kena tahu, intonasi memberi persepsi yang berbeza, bahkan memberi makna yang berbeza pada perkataan yang kita ucapkan. Boleh Right, so mari kita pergikan satu persatu. Apapun saya akan berikan anda struktur. Sekali lagi, saya berikan anda struktur, framework macam mana nak approach every questions dan type of questions. Baik tuan-tuan, apa yang kita akan belajar hari ini? Ini apa kita akan belajar pada sesi pertama. Tak banyak pun. Kan? Alright. So, please pay attention. Kalau ada nota, silakan dengan nota anda. Okay, so mari kita teruskan. Apakah interview tuan-tuan? Apakah itu interview? Bahasa mudah dia adalah sesi komunikasi dua hala. Apabila kita sebut dua hala, dia bukan semata-mata panel nak nilai kita. Bukan panel nak nilai calon. Bukan panel nak cari calon. Pada masa yang sama, calon pun nak nilai panel dan syarikat. So kita kena faham daripada soalan yang dia tanya, proses dia uruskan, cara dia communicate dengan kita, kita boleh tahu ini syarikat yang established, proper, management dia macam mana, adalah staff dia bagus ke tak, dia ada SOP ke tak. So from there kita boleh nilai syarikat tu sendiri. So kena faham dia adalah two way communication. Dia tidak ada berat sebelah. Bekerja adalah proses mutual relationship, majikan dan pekerja. Okay. So yang kedua adalah interview ni salah satu filtering proses. Macam saya terangkan, recruitment funnel ada 5 fasa. So fasa yang keempat dan kelima adalah untuk pre-interview dan juga interview face to face. So dia bukan nak cari calon yang paling perfect, tak, tidak ada istilah calon perfect. Dia nak cari calon yang fit. Fit apa? Environment fit dan juga job fit. Saya remind lagi sekali lah, fit, dua jenis fit untuk calon. Baik, dan yang ketiga, suka saya nak bawa mindset anda. Dalam webinar percuma saya pun saya tekankan benda yang sama mindset, iaitu datang interview kena letak mindset kita buat sales presentation. Dan purpose majikan bertanya soalan introduce yourself pun nak tahu kita punya presentation skills. Apa maksud sales presentation? Dia sebagai kita seorang jurujual, kita nak menjual produk. Kita jumpa klien, pembeli, potential buyer, kita
jual produk. Apa maksud nak jual produk? Kita bentang dekat dia fakta-fakta, info-info yang relevan sahaja yang akan mendorong dia untuk membeli. Samalah juga macam interview, kita beri dia info, fakta, data, pengalaman, pencapaian yang berkaitan dengan diri kita yang mendorong dia untuk ambil kita dan pilih kita, rasa kita calon sesuai, calon yang paling match dengan job requirement. So jangan sekali-kali cerita benda yang tak ada point, benda yang tak ada value. Contoh tak ada value, saya ada 3 adik-beradik, 4 adik-beradik. Adik-beradik saya bekerja sekian-sekian. Hobi saya adalah 1, 2, 3. Langsung tak ada. Saya bela kucing, saya ada anak bulu-bulu 3 ekor. Seekor Persian, 2 Rope, 3 adalah Thailand contoh. Kalau anda nak jadi veterina tak ada masalah. Tapi kalau nak jadi veterina bukan cerita setakat Rome, Persian, Thailand, tapi kena cerita cara penjagaan, cara behavior dia, makanan dia, diet kucing, macam mana penyakit kucing. So dia akan ada value. Oleh itu sekali lagi saya suka sangat perkataan ini, iaitu interview untuk calon anda kena faham dia adalah sales presentation. At the end of your sales presentation, you would like to close a deal. Anda nak menang projek, nak jual produk. So bahasa kasar dia, anda nak jual diri anda supaya hujung tu orang nak beli anda. Macam itulah lebih kurang. Okay. So bila ada sales presentation tuan-tuan, pernah tak orang menjual pada anda, dia jual sembang je, mulut je. Tak ada, dia pasti bawa produk, dia bagi anda pegang produk tersebut. Tidak bermakna masa interview anda kena hulur tangan bagi panel pegang anda, tak. Itu jijik jugalah jawapan dia. Kita kena ada tools untuk membantu kita jual. Kita kena ada visual untuk membantu audien kita faham. Kita kena ada alat-alat lain yang membantu kita meyakinkan. Kena tunjuk result, kena tunjuk proof, kena tunjuk contoh, jual perfume, kita spray perfume dekat tangan klien. Kalau kita ni pandai design, tunjuk hasil design, ia boleh dibawa dalam interview. Macam dokumen-dokumen sokongan, portfolio sebagainya, perlu dibawa dalam interview untuk meyakinkan untuk menjadi outstanding. Oleh itu saya sebut tidak ada masalah pun anda extrovert ke introvert ke. Extrovert ada kekuatan dari segi berbicara, dia boleh pukau orang dengan cara dia bercakap, nampak seronok, happy, lively, meriah. Tapi introvert, anda boleh guna tools-tools ini untuk meyakinkan orang untuk nampak outstanding. So tidak ada masalah. Bahkan anda boleh buat pitch deck. Apa itu pitch deck? PowerPoint slide presentation pasal diri anda. Dan anda boleh print out satu A4, satu slide. Nanti dia anda tengah present, anda tunjukkan slide itu. Okay, jika tuan rujuk slide pertama, itu adalah senarai pencapaian saya. Saya telah highlight pencapaian yang 2 pencapaian yang utama, iaitu 1, 2, present. Yang ketiga adalah tentang jawatan saya. Jawatan yang paling relevan, yang kenapa saya nak apply di sini, yang paling berkaitan adalah saya ada leadership yang sangat bagus. Buktinya dalam kertas yang tuan pegang, saya adalah presiden kepada kelab sekian-sekian. So itu adalah tools menyebabkan orang, sebab kita kena faham tuan-tuan cik puan dalam interview, fasa pertama majikan akan pegang resume. Kemudian dia akan tanya soalan, introduce yourself please. Sambil-sambil anda bercerita tu, anda perasan tak, dia dengar anda sambil-sambil dia baca resume anda. Percayalah, seminit 2 minit pertama dia sedang buat 2 kerja serentak, dia tak boleh absorb semua benda anda cakap. So salah satu cara, kita tak boleh pula cakap, tuan boleh bagi fokus pada saya tak? Itu jadi lain pula kan. So apa yang berlaku, kita boleh tarik perhatian dia, tuan ini adalah dokumen tambahan tentang pitch deck saya. Dia pun letak resume tepi, dia akan beri fokus pada kita. Ataupun kita tunjuk bahan, dia akan tengok, oh ni you punya design, cantik ya. Maka dia akan beralih daripada fokus dia daripada resume kertas ataupun borang, dia akan beri fokus kepada kita. Okay. So ini benda biasa, kadang-kadang annoying juga. Kadang-kadang bila kita cerita dah introduce yourself, sebab dia tengah baca resume, habis tu dia tengok, habis dah. Dia boleh tanya pula habis dah. Lepas tu dia tanya pula kita soalan kita dah explain dah dalam presentation tadi. So kita pun jadi confused, aku dah explain ni, dia tak faham ke, ataupun aku miss ke, ataupun aku tak jawab soalan dia ke, kita pula jadi confused macam tu. Benda ini berlaku sebenarnya. Okay, siapa yang ada pengalaman interview tu biasanya adalah pengalaman macam ni. Alright, biasanya berjumpalah sekali dua yang macam ni. Boleh tuan-tuan Alright, jelas? So kena bawa tools dalam interview. Kenapa? Sebab ini adalah sales presentation. Siapa yang ada pengalaman bekerja, you should know how sales works. Okay, so dia tidak ada pergi sembang sahaja. Tidak ada bawa mulut. Kita kena bawa proof, visual aid. Kalau saya syarikat bawa print out profile syarikat, bawa ini senarai klien, letak logo klien dan sebagainya. Okay, selesai. Mari kita proceed. Ini adalah overview big picture tentang interview. Sekejap, cuk. Sebelum tu faham ke saya masukkan sales presentation? Lama saya ambil masa sikit sebab saya nak bagi fokus. When you understand about the sales presentation, should be by common sense, anda tahulah
dia bukan datang lengah kangkung je. Dia datang dengan every tools yang you ada untuk yakinkan panel. Okay, faham. Alright, cool. Bagus. Terima kasih untuk respon anda. Terima kasih. Baik, saya teruskan. Overview of interview. Ada beberapa perkara yang kita perlu beri perhatian. Pertama adalah cara berapa orang yang handle interview tersebut. Ataupun kita sebut people lah. Kalau seorang kita sebut one on one, satu calon, satu panel. Kalau group interview ni boleh jadi satu panel, kemudian ada 2-3 orang calon. Ini biasa berlaku untuk fasa permulaan, dia akan buat group. Face to face, one on one biasanya fasa akhir. Okay. So biasanya fasa awal ni dia akan buat group. Dan group ni biasanya akan ada lah, dia tanya one on one, dia akan buat group study, case study, pembincangan, games, puzzle, solvekan problem, role play, analogi untuk isu semasa, macam-macam dia buat. Okay. So itu approach yang pelbagai. Tak ada masalah pun. Sebab bila dalam group, dia nak tengok anda punya interaction sebagai contoh. Approach dia buat adalah bergantung kepada requirement syarikat. Kena faham yang tu. Boleh jadi juga panel banyak, ada 3-4 panel tapi calon seorang je. Itu confirm lah final stage. Kenapa? Setiap panel ada dia punya pemerhatian. Sebagai contoh, 3 orang teknikal, satu lagi orang HR. Orang HR ni mungkin kerja cukup syarat je ada dalam interview tu. Dia akan tanya introduce yourself je. Orang panel 3 ni dia akan nilai anda punya teknologi. Seorang ni pakar bahagian electrical, seorang lagi pakar mechanical, seorang lagi bahagian integrity sebagai contoh. So dia akan tanya soalan teknikal yang memang nak uji anda apakah anda kompeten ataupun tidak. So itu biasanya fasa akhir. Yang tu berbar sikit lah, panel banyak kan. Okay, baik. Yang kedua adalah planning. Ada interview yang dirancang. Kita panggil sebagai structured interview. Apa maksud structured? Dia ada satu set soalan yang untuk ditanya. Soalan 1, 2, 3, 4, 5, 6. So panel akan tanya soalan 1. Kemudian next anda habis cerita soalan 1, dia akan tanya soalan 2 pula. So dia tidak probe anda punya jawapan. Kadang-kadang je dia probe. So dia ada set of soalan untuk ditanya. Kenapa? Soalan itu akan memberi jawapan kepada kriteria yang dia cari. So anda introduce yourself, dia pun anda cerita-cerita, dia jumpa kriteria, dia tanda tick. Ataupun jumpa kriteria, dia tanda bagi markah 7/10 contoh. Kemudian dia pun tanya, what do you consider as your strength? Anda pun jawab, dia akan tick-tick borang kalau perasan. Itu adalah structured interview, biasa digunakan untuk fresh grad ataupun kita sebut sebagai entry level. Kenapa? Dia lebih laju, lebih pantas, lebih mudah untuk nilai. Dan masa 20 minit, setengah jam pun kita dah dapat detect kompetensi. Dan apabila dia tanya structured question, soalan yang dah biasa tanya, maka panel tu sendiri dah biasa dengan soalan, dia tahu dah jawapan-jawapan yang common dan cara nak trigger. Oleh itu, prosesnya lebih pantas. Untuk fresh grad memang biasa guna structured interview. Yang kedua adalah unstructured interview. Tidak dirancang. Dia hanya tanya satu soalan je. Iaitu yang confirm dia tanya adalah introduce yourself please. Kadang-kadang dia skip pun soalan ni. Tapi majoriti akan tanyalah. Daripada situ jawapan anda akan jadi bual bicara dia. Contoh, saya pernah ada pengalaman sebagai research team member dalam kes-kes kan. Oh, you buat research pasal apa? Oh, research tu menggunakan apa? Oh, profesor tu. Saya kenal profesor tu. Dia member saya dulu. So macam mana you kenal profesor tu? Dia akan berkait dari situ lah. Oh, so machine you guna tu, kalau dia jadi macam ni, apa you punya solution? So masa sekian-sekian apa you buat? So dia akan probe, dia akan tanya soalan, dia akan correct lebih dalam berdasarkan cerita anda. Okay, so itu biasanya level untuk mid ataupun senior level. So dia memang free flow. Akhir sekali apa yang berlaku, dia akan probe anda sampai dia puas hati ataupun sampai dia rasa percaya dan yakin anda ni kompeten dan juga selesa untuk bekerja dengan dia. Ataupun dia selesa bekerja dengan anda. Sebab biasanya untuk unstructured ni saya sebut, dia adalah untuk fasa akhir dan juga untuk mid senior level. Dan bila fasa akhir biasanya dia nak decide. Decision maker comes from the fasa akhir. Dia bukan datang daripada HR. Kena faham. HR pencari, pemudah cara. Orang yang nak hire anda bukan HR. Orang yang nak hire anda adalah orang teknikal tu. Orang HOD department ke, orang yang your future boss lah. So itulah orang nak hire sebenarnya. So proses dia adalah senang macam ni. Contoh saya ketua jabatan. Saya nak staff seorang. So saya bagi tahu HR, aku nak staff seorang. Ini JD dia. Ataupun HR dah ada JD. HR yang buat iklan. HR yang panggil interview fasa pertama, yang baca resume sebagainya. Lepas tu HR kata, ni tuan, ni ada 10 candidate shortlisted yang fasa kedua. So bila nak interview dia, bila free, kita ambil hari Selasa minggu depan. So itulah yang berlaku. So yang finalize adalah saya sebagai orang teknikal ataupun sebagai HOD yang request kepada HR. Faham So macam mana kita nak score? Kita nak dapat trust daripada orang teknikal tadi. Okay, baik, selesai. Dan ini adalah stages kepada interview. Ada 2 stages yang paling default. Yang paling basic lah. Stages pertama dengan orang HR, iaitu dia akan tanya soalan-soalan umum yang akan ukur attitude anda. Introduction question, motivational question, kenapa nak kerja sini? Apa yang you nak dalam tempoh 5 tahun? Strength based question adalah what do you consider as your strength, ataupun anda rasa dalam apakah 3 value yang anda belajar. Saya dapat kongsian daripada rakan-rakan kita daripada batch pertama. Dia soalan antara ditanya adalah apakah 3 value yang anda appreciate daripada parent anda. Oh, soalan macam wow, tak pernah terfikir. Tapi dia adalah strength based question. Dia masih lagi dalam kerangka strength based.
Okay, so approach boleh datang dengan pelbagai, tak ada masalah. Ada seorang tu dia nak jadi sales engineer, maka soalan-soalan sales akan ditanya. So apa you punya motivation? Sebab sales ni kena berkaitan dengan result. So are you some kind of result oriented person? Prove to me. So soalan-soalan macam tu akan ditanya. So yang kedua adalah soalan teknikal. Ini yang saya sebut sebagai anda interview dengan orang teknikal, interview dengan bakal bos anda. Alright, sorry. Kemudian dia akan tanya soalan-soalan sebenar kebiasaannya, real problem solver, real problem solving ataupun real case study. So case study yang pernah berlaku dekat syarikat 2 tahun dulu, 3 tahun dulu ataupun semasa, dia akan tanya anda apa pandangan anda. Batch pertama juga saya suka ambil yang batch pertama sebab dia paling recent sekali. Bulan lepas, bulan sekarang mereka di interview. So apa berlaku, dia apply kepada product engineering rasanya dan ditanya adalah dia buat FYP. FYP tu berkaitan dengan machine stamping macam tu. So dia propose satu solution, jangan guna stamping. Kenapa stamping adalah kos-kos sekian-sekian lambat dan tak efisien, dia cadang guna machine lain. So engineer tu argue balik, kalau machine ni nak installation dia tu mahal, lepas tu kena ajar SOP baru, sebab di counter balik. Mahal hanya untuk permulaan, SOP kita boleh buat dan operator akan diajar sekali-sekali. So akhir sekali dia terima kerja, kenapa? Jawapannya memuaskan. Walaupun solution dia tu mungkinlah dia tidak dipakai guna, tapi memberi satu opinion yang sangat konkret. Okay, so dia memang test benda-benda teknikal dan bab teknikal ni memang tidak ada expected question. Jangan kata tuan apa soalan akan tanya dalam bidang finance lah. Memang benda finance lah dia tanya. Oleh itu kena buka balik subjek-subjek lama, buku teks ke, buat revision ke, kena cek balik. Yang ni saya tak boleh tolong. Yang saya boleh tolong adalah bahagian nombor 1 tu sebab common questions. So questions kedua dia saya tak boleh nak sebab di bidang masing-masing lah. Begitulah kisah dia. Okay, tapi approach dia ini contoh-contoh approach dia. Ada yang face to face, ada yang career fair. Career fair kalau tuan-tuan perasan dia walk in interview. Dia letak meja sebiji, beratur panjang-panjang, kita letak duduk seminit, okay introduce yourself. Seminit je dia bagi masa. Tapi jawapan saya tuan-tuan cipan sebelum anda pergi duduk dekat career fair tu, yang kita panggil sebagai walk in interview tu, jangan terus duduk hantar resume, tak. Pergi buat engagement dulu dengan pegawai kat situ. Kat situ bukan ada satu pegawai duduk yang interview je, ada 5-6 pegawai kat situ. Pergi jumpa pegawai lain, tanya yang menyembah. Assalamualaikum, saya ni Akmal daripada UKM. Saya bidang engineering tuan. Dan saya ni memang minat bahagian manufacturing. Saya ambil major pun manufacturing. Saya pernah buat visit manufacturing. So it's totally my passion. Saya dah study sikit. Manufacturing ni ada sekian-sekian. Betul apa yang saya study ni tuan? Okay, so saya faham yang dose chemical ni pun bahagian manufacturing. So vacancy yang dibuka pun manufacturing. So saya rasa nak memohon dengan syarikat tuan. So boleh tuan kongsi sikit apa job scope dia ataupun vacancy ni tentang apa? Ataupun vacancy ni sebab mengganti orang ke ataupun memang syarikat tuan sedang berkembang? Dan apakah potensi, contoh saya bekerja ni saya akan masuk position apa and then saya punya career growth tu kat arah mana? Ada contoh tuan? So kita tanya dulu benda macam tu, menunjukkan kita berminat, nak tunjukkan kita ni ada buat study, nak tunjukkan kita ni memang bagus. Kita tunjuk skill kita, dia macam sembang indirectly kita promote diri kita. So itu that's how we network dan kita promote self selling, soft selling kita panggil. Bila kita dah buat benda macam tu, barulah kita pergi beratur untuk walk in interview. Dan menariknya tuan-tuan cik puan, kadang-kadang pegawai tersebut kata tak payah beratur lah, mari resume saya simpan. Biasanya akan berlaku macam tu. Sebab dalam career fair kita akan minta dalam box kan. Sebenarnya box itulah benda yang paling kita jangan buat. Kalau boleh, resume yang shortlisted dia akan ada box yang tersendiri ataupun ada file khusus dia akan simpan terus. So sebab itu saya cadang anda approach terus pegawai. Approach pegawai and then dia berminat dia akan minta resume anda, hulu resume anda, dia akan simpan terus. Ataupun dia kata kalau dia tak berminat dia kata okay, tak apa letak dalam box je. Itu tanda anda gagal untuk dapat minat dia. Okay, so itu tip career fair. Baik, seterusnya adalah over a meal, iaitu dia akan ajak untuk sembang-sembang sambil makan dekat restoran ke, kat lobby ke, kat hotel sebagainya. Ini biasanya untuk jawatan sales and marketing yang kena layan klien. So dia nak test anda situasi yang anda jumpa dengan klien. Apakah anda ada etik sebagai contoh? Okey, order makan. Saya belanja, panel tu kata, okey kita belanja hotel sedap. Order yang paling mahal sekali kan, order king crab sebagai contoh. Mampus. But business ethic dia tuan-tuan cepat, jangan order makan pertama. Yang kedua, kalau dia offer yang pertama, reject dulu yang pertama. Kalau dia offer kali kedua, dia kata, saya tak apa tuan, tak apa. So kita kata, kali kedua kita kena order juga sebab menghormati dia. So nak order apa? Kena order air, kena tengok dulu panel tu order air apa. Kalau panel order air RM10, kita kena order air yang lebih murah dari RM10. Kalau panel order teh limau je, harga RM3, maka kita kena order yang lebih murah daripada RM3. Dan kalau nak rezeki anda lah panel tu diet, minum air suam je, anda pun wajib air suam dan ke bawah. So etika dia adalah
kalau orang yang ajak dia yang bayar biasanya, ini untuk bisnes lah. Dan kalau kita sebagai orang yang diajak, kita follow orang dan dia order makanan kita order juga jangan lebih daripada dia. So benda ni akan test dalam interview which kita sebut sebagai santai, over a meal. Kita nampak santai pakai seluar jeans, kita pun santai juga. Jangan. Okay, dia masih lagi interview untuk menilai environment fit ataupun job fit tadi. Yang kedua, phone call. Yang seterusnya adalah video call. Ini biasa yang kita hadap sekarang zaman COVID. Okay, baik. Ini adalah beberapa approach yang saya kongsikan di sini. Itu discussion, presentation, puzzle, Q&A. Discussion, presentation biasanya patron suka buat presentation. Petronas dan lain tu discussion tu biasa sangat. SPA pun ada discussion ataupun tanya soalan isu semasa. Main puzzle pun ada. Puzzle ni kadang-kadang dia sengaja bagi puzzle yang tak ada solution pun. Dia sembunyikan salah satu puzzle yang memang takkan lengkap. Ataupun dia bagi puzzle individu, ada 4 puzzle, ada 4 calon, bagi seorang-seorang. Akhirnya sekeping puzzle kita tu dia mix dengan kawan kita. Dia nak tengok kita siapa yang initiate discussion, siapa yang siap dulu dia bagi bantuan, ataupun siapa yang selfish, siapa yang teamwork, siapa yang concern. Dia nak tengok benda macam tu. Macam-macam boleh dibuat, aktiviti ke game ke personality test ke macam-macam. Alright? So jangan terkejut lah, tak pernah belajar pun dalam ni. Tak, Cik Puan, tuan-tuan, Cik Puan, kita kena faham mereka ada objektif mereka cari berdasarkan iklan kerja dan mereka akan test dalam interview nak cari kualiti tersebut. Itu je kita kena faham. So kadang-kadang tuan, dia buat puzzle lah tuan, saya tak tahu dia nak cari apa. Kita kena faham why are they doing such activity. Dia nak cari apa sebenarnya? Oh, dia nak cari komunikasi sebab dia ada mention komunikasi. So kita tonjolkan kita boleh communicate. So siapa yang faham why dalam interview biasanya, dia akan boleh score. You know the reason. Dan boleh jadi, aku rasa dia nak komunikasi, rupanya tersilap. Rupanya dia nak test critical thinking kita, boleh jadi juga. So you need to understand the pattern first lah. Alright? Okay. Alright. So setakat ni semua faham ke? Saya rujuk dulu chat box kalau ada sebarang soalan ataupun pertanyaan yang berkaitan lah dengan topik kita setakat ni. Okay, Cik Puan Tuan Faiza, saya pernah diminta menjawab 3 soalan dengan hantar video klip durasi 1 minit jawapan. Oh, itu biasa. Zaman sekarang memang mereka minta pre-recorded video. Rekod video, hantar jawapan. So benda ni best. Kenapa best? Anda boleh buat research yang pertama. Yang kedua, anda boleh edit. Dan saya tak boleh nafikan siapa ada skill editing, dia mampu tarik perhatian. Oleh itu tuan-tuan download lah apa InShot ke apa ke, dapat template ke. Sebab kalau lagi mudah template yang menarik, biasanya dia akan jadi bias. Saya tak boleh nafikan benda tu. Alright, apapun konten kena jaga jugalah. Contoh kalau, okay, Tuan Syazwan, contoh kalau saya kena interview, dia tanya real problem solving. If fresh grad yang tidak mempunyai pengalaman, macam mana nak jawab interview? Okay. Sekali-kali jangan kata kita tak ada pengalaman, kita tak boleh jawab. Kita boleh jawab based on kita punya opinion. Tapi mesti ada reason lah. Jangan, kenapa Tuan suggest macam tu? Tak tahu. Saya rasa macam tu. Could. Mungkin. Maybe. Itu jawapan yang pantang larang dia. Jangan ada jawapan could, rasanya lah. Saya rasa, tak. Dia mesti, kalau saya berada di situasi tersebut, saya akan buat ABC. Kerana 1, 2, 3. Sebab 1, 2, 3. Mesti ada sebab. Okey, dan sebab tu akan menunjukkan anda ni profesional ataupun matang ataupun tidak, ataupun anda ada knowledge dalam bidang tersebut. Apapun kalau anda tak ada knowledge, anda beri jawapan yang matang, tak ada masalah pun. So at least they know you are mature but you don't have that kind of knowledge in that area. Ataupun dia tanya soalan yang memang apa definisi sekian. Kalau tak tahu, saya jawab teruslah. Ada jawapan lepas ni. Approach kalau soalan kita tak tahu yang paling selamat, iaitu pertama adalah I'm sorry, I don't have the answer for the moment, I'll get back to you later. Yang kedua adalah kita tak ada jawapan, sudah. Kita redirect balik question ataupun kita restate balik question. Okay, baik, terima kasih Tuan untuk soalan. Pertama kita ucap terima kasih. Yang kedua, Tuan bertanya tentang bagaimana untuk menggantikan pump yang power dia 48 volt, berapa output zero. Okay, baik. Betul Tuan Okay. Kenapa kita repeat balik soalan dia? Sebab sambil-sambil kita repeat, sambil-sambil itulah kita sedang berfikir cari jawapan. Okay, that's the game lah. Alright. Hopefully membantu, dan bila kita tak tahu, betul-betul tak tahu benda teknikal, bagi tahu je tak tahu. Tapi benda bersifat opinion, yang bersifat umum, jangan jawab tak tahu. Cuba beri jawapan yang matang. Dan sebab itu tuan-tuan saya sebut, dalam interview kita boleh korek. Apakah budak ini memang blur langsung, blur sotong, tak tahu apa, ataupun tahu isu semasa, dah buat study belum, dah prepare belum, kita boleh tahu dengan soalan-soalan dan jawapan anda. Okay? Alright. Okay, baik, ada soalan perkongsian Cik Puan Amira di senarai pendek untuk permohonan protege online pitching di jalan berkumpulan Google Meet. Bagaimana cara online pitching? Online pitching tuan-tuan, masa pendek kita sebut sebagai job pitch. Masa pendek dan kita kena yakinkan orang. Macam saya sebut sales presentation lah.
That is online pitch. Dalam masa 2 minit tersebut, macam mana kita nak yakinkan dia untuk dia ambil kita. Alright, so sebab itu anda kena bercakap dengan nada, nanti saya explain lepas ni, dengan nada, intonasi, mimik muka, ada tools lagi, dan kena highlight benda-benda penting je, benda penting yang related dengan mereka. So itu adalah online pitch ataupun kita sebut sebagai job pitch. Okay, so all the best, itu perkara dah semakin biasa sekarang. Yang event intern Top Glove kena jawab test soalan kebat, problem solving. Ya, Top Glove sangat banyak rekrutmen sekarang, soalan kebat rupanya, kemahiran berfikir aras tinggi. Kadang-kadang soalan dia tu bukan kebat dah tuan, bukan aras tinggi dah, aras dewa dah kadang-kadang kena fikir. Ada juga IB jenis bagi test and assessment tu. Ada kan? Ada, sangat ada. Sangat ada. Kadang-kadang dia bagi, kalau accounting dia bagi anda problem buat. Ada tu yang admin, dia bagi anda data, dia bagi anda laptop, okay ni Excel, saya nak anda buat pivot table dan ready untuk presentation. Setengah jam saya bagi masa. Ada. Okay. Seeloknya IV kita guna bahasa Melayu ke bahasa Inggeris, jawapan dia tengok panel tanya dalam bahasa apa. Panel tanya bahasa Melayu, kita respon dalam bahasa Melayu. Panel tanya bahasa Inggeris, kita respon dalam bahasa Inggeris. Panel tanya dalam bahasa Tamil, mana kata kita silap interview lah. Okay, kalau kita tak tahu Tamil. Dan tiba-tiba panel rojak. I believe you ada kekuatan dalam bidang ni. What do you say about this? So kita, sudah dia rojak. Tetapi kita jangan sekali-kali rojak. Kita mesti jawab dalam full English or sepenuhnya bahasa Melayu. Boleh tuan-tuan? Okay, baik. Saya proceed dahulu. Alright, terima kasih bagi mereka yang respon. Ini adalah interview stages yang saya sebut macam mana nak score. Fasa pertama tuan-tuan cik puan adalah dengan HR. HR akan tanya soalan attitude yang saya sebut tadi, general dan juga soft skill. Kemudian dia nak cari apa sebenarnya fasa pertama? Fasa pertama dia lebih nak cari kepada environment fit. Budak ni bagus ke tak? Okay, budak ni ada knowledge ke tak? So ada knowledge, okay next. Siapa yang verify technical knowledge? HR tak tahu pun technical knowledge. HR hanya tahu, okay produk syarikat apa, servis syarikat apa, syarikat ni tentang apa, macam mana culture sini dia tahu yang tu. So technical lagi detail nak, itu dia tak tahu. Oleh itu, tip untuk fasa pertama kalau anda jumpa orang HR, tip untuk lulus adalah anda kena buat anda ni the expert. Jadi SME, subject matter expert. Nampak macam, powernya dia ni. So oleh itu anda kena explain beberapa benda yang bersifat teknikal ataupun guna technical term ataupun specific technical term. Guna jargon sikit. Janganlah terlampau jargon sangat. Tapi kena include all those terms. Kenapa? Anda nampak macam expert. Kenapa trik ini lebih berkesan? Kenapa? HR dia tak akan ambil risiko untuk eliminate calon yang macam expert. Budak ni macam power expert betul. Sampai tahu benda ni, aku tak tahu. So tak apalah, bagi hiring manager lah decide, nanti bagi HOD lah decide. So dia akan luluskan anda dulu fasa pertama, okay bagi HOD decide. So anda dah berjaya dah lulus fasa pertama. Tetapi kalau ada mistake yang sangat besar, a grave mistake that you have done in the first stage, dia akan buang juga walaupun anda expert. Contoh grave mistake datang lambat. Contoh grave mistake penampilan. Contoh grave mistake tak matang. So itu benda menggagalkan anda. Okay, sebab itu adalah bahagian environment fit. Walaupun mahir macam mana pun, pakar macam mana anda, tapi kalau tak lulus minimum requirement ni dari segi attitude, environment fit ni macam tak boleh communicate ni, buat group, tak bercakap langsung dengan orang lain, sorang-sorang je. Dia tak akan ambil juga walaupun expert. Sebab itu requirement bekerja dalam syarikat. Dia akan tapis sebagai culture. Okay, itu stage pertama. Stage kedua, kebiasaan dengan bakal bos anda, hiring managers. Saya rujuk sebagai hiring managers. So bila saya sebut hiring manager ni, inilah orang teknikal, anda punya bakal bos, SV, direct kepada anda nanti, dan dia akan tanya soalan teknikal dan juga memegang kata putus yang terakhir. Dia nak ambil siapa? Dia yang decide. So these are hiring managers. Now, apa yang mereka cari? Mereka cari lebih kepada job fit. Apa maksud job fit? Kemahiran anda yang teknikal tersebut. Dia ni boleh buat kerja ke tak? So bab ni jangan gebang. Bab ni jangan nak guna power-power sangat term. Nak guna term pastikan anda tahu. Okay, pastikan anda fully aware of the term and technical or things that you explain. Okay, dan memang untuk stage kedua bersama hiring managers, anda kena buat revision kau-kau punya. Revision apa? Subjek-subjek anda belajar. Contoh, aku apply dengan company ni, jawatannya pasal network engineer. Kena study network lah. Kena study network. Contoh, tengok study klien. Klien syarikat ni sebenarnya banyak government. Okay, anda kena tahu dah study orang government macam mana, apa requirement government, apakah rule dia. Contoh, study ni banyak apa? Banyak sales dengan siapa pula? Sales dengan orang international punya. Dia jaga regional position ni. Okay, kena tahu game-game regional ni macam mana. Ini kerja remote ni. Kerja ada tim yang tak ada dekat Malaysia, ada dekat Thailand, ada dekat Vietnam. Okay, macam mana nak kerja, tunjukkan aku ni boleh kerja remote. So benda ni memang memerlukan research yang banyak lah. Okay,
Kemudian tips untuk hiring managers tuan-tuan cik puan, anda kena faham situasi dia lah, dia nak hire anda, anda akan kerja dengan dia. Anda akan lapor kepada dia. Sedar tak sedar, dia ni manusia. Dan kita nak orang pandai kerja tapi bukan pandai, terlebih pandai overshadow kita. Itu kita kena faham. Tak semua syarikat hiring managers nak cari orang yang lebih pandai pada dia. Ini kita kena faham lah. Ini manusia punya perangai. So ada yang betul-betul jujur, okay, oh ni pandai pada aku ni, boleh ambil ni. Okay, ada juga yang kita kena faham manusia kan. So apa yang perlu kita buat adalah tip dia jadi trusted. Apa maksud trusted? Kita pandai macam mana pun tapi kita boleh communicate dan coordinate dan kita boleh give the credit to the person or to the team. Alright, macam cara dia belajar untuk dengar dulu. Dan cara kedua macam mana untuk dapat trust adalah tukar interview tu jadi conversation. Jangan dia tanya kita jawab, dia tanya kita jawab, dia tanya kita jawab. Itu bukan conversation tuan-tuan. Conversation ni adalah dia tanya kita jawab dia tanya, kita pula tanya, dia pula jawab. So macam mana nak tukar jadi conversation adalah dengan bertanya juga. So bagaimana cadangan saya adalah untuk kita guna method 1, 2, 3. So kerana pada apa yang saya dapat masa kerja part time 2 bulan sebelum ni masa intern, method ini berkesan untuk situasi 1, 2, 3. So apa method yang dibuat sekarang untuk syarikat sekarang? Apakah method yang sama? Kita tanya balik. Dia akan jadi conversation. Apabila conversation, dia lebih mesra, kita pun dapat input, kita pun hilang gemuruh, dia pun rasa selesa. So we manage to obtain the trust. So the keyword here is trust. Ingat tuan-tuan, fasa pertama dengan isyarat tadi, the keyword is to look like an expert. To be the expert in the field. SME, subject matter expert. Yang kedua pula, to be trusted. Okay, kena faham dua ni. Tuan, yang interview saya tu tak ada fasa-fasa pun, sekali interview je. HR dengan orang teknikal sekaligus duduk. Okay, anda kena tengok soalan apa dia tanya. Usually tackle terus orang teknikal. Ya tuan, saya interview tapi dia tak ada tanya soalan teknikal pun, dua-dua sembang santai. Tanya position apa? Sales. Memanglah sales sembang santai. Dalam soalan dia tu dah hidden dah apa kriteria dia nak cari. Okay? Alright. So kena faham dua perkara ini. Benda ni tidak diterangkan mana-mana biasanya. Kita tak tahu pun. Saya kongsikan di sini sebab kena faham ini adalah method yang sedikit advance. Orang takkan tahu kalau dia tidak terlibat dalam rekrutmen. Alright. Dan so tuan nak bawa dokumen supporting dokumen apa tu nak bawa bila? Bawa kedua-dua interview. Kalau ada 4 interview, bawa ke 4 interview. Alright? Kita tak tahu bila kita nak guna. Alright. Kadang-kadang pergi interview pertama, kita bawa 4 dokumen sokongan. Guna 1 je. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Lebih baik daripada kita bawa 2 dokumen, kita nak guna dokumen. Aku bawa dokumen lain, yang satu lagi tertinggal. Sayang lah. Rugi dah kat situ. So better bawa je. Tak ada masalah pun. Okay. Right. Dan next adalah Masya Allah hujan. Dekat office saya sekarang baru hujan. Kalau bunyinya mengganggu tolong bagi tahu tuan-tuan, saya mau respon di chat box. Adakah suara saya jelas sebab hujan sekarang ni? Suara saya okey ke setakat ni kalau saya explain jelas Okey, cool. Sebab saya takut dia capture environment punya sound. Dia capture noise. Alright, good. Baik, saya teruskan dahulu. Okay, nampak banyak dekat chat box. Saya rujuk 1 minit dekat chat box. Okay. Memang kita tak boleh jawab, maka guna teknik saya katalah, I'm sorry, I don't have the answer for the moment. I get back to you after this. Apa yang dalam resume tu? Tapi dah tak ada yang cerita saya dalam resume. Okay, baik. Dalam resume, kita hanya senaraikan pengalaman, tapi kita tidak bukti dan cerita apa pengalaman. Oleh itu, kita boleh pilih salah satu pengalaman dalam resume dan kita ceritakan secara terperinci. Tak ada masalah pun. Alright? Cuma jangan kita pergi baca balik resume. Saya terlibat sebagai 1, ketua, kedua, sekretari, keempat, treasurer. Itu baca balik resume. Tak. Kita pilih, saya terlibat sebagai treasurer. Treasurer ni adalah satu event dalam menguruskan berapa orang komiti, berapa jumlah sponsor. So itu kita perincikan pengalaman. Tak ada masalah pun. Alright? Alright. Cool, saya scroll ke atas sikit untuk soalan. Interview awal saya tak expert sangat ni, speaking boleh ke? Tak boleh, jangan sekali-kali suka hati pergi dedah kita punya kelemahan. Ini sales presentation. Adakah orang jual barang? Cik, saya nak bagi tahu cik, saya nak tak pandai cakap bahasa Melayu ni, tapi saya nak bagi tahu cik saya ada produk. Tak ada orang mula sales presentation macam tu. Mustahil. Jangan sekali-kali guna Cik Puan Nazihah. Alright? Jangan minta izin pun bercakap dalam bahasa Melayu. Fungsi bahasa adalah untuk kita communicate tunggang langgang macam mana pun, tapi kalau mereka boleh faham, silakan.
Okay, baik. Tata cara pemakaian for IV nanti kita cover lepas ni, tak ada masalah. Saya tunjuk gambar sekali. Nak kaitkan perusahaan pejabat kita belajar dengan Jawatan Information Technology Project, apakah benda tu related? Related tak related itu bergantung kepada tuan. Saya sebut lagi sekali, anda boleh relate melalui 3 angle KSA tu. Angle knowledge, angle skill, angle attitude. So anda boleh relate guna 3 angle tersebut. Pilih mana yang berkaitan. Alright. Approach interviewer yang tak tengok dokumen sokongan, dia tengok resume je. Okey, baik. Kalau tak tengok dokumen sokongan, tak ada masalah. Semasa kita bercakap, okey, saya pernah ada pengalaman sebagai dalam menghasilkan satu poster tuan. Contoh marketing lah, grafik paling mudah. Poster ni kita buat pantandingan dan kita kena ada requirement 1, 2, 3, tempoh dia 1 jam, kita kena buat laju-laju poster ni. Dan saya menang tempat kedua. Kalau tuan nak tengok dalam file tersebut, tuan boleh tengok poster yang warna biru tentang program sekian-sekian. So kita memaksa dia untuk tengok file dengan cara begitu. Alright. So kita boleh pujuk dia untuk tengok dengan ayat-ayat begitulah. Sebagai contoh tuan, saya ada dalam file tersebut, saya dah kongsikan di sini tuan. Kita bagi file kat dia, tunjuk. Ini adalah contoh yang saya buat coding sebagai contoh. Ini adalah back-end dia, saya buat app, saya start guna sekian-sekian. So kita boleh pujuk dia dan tunjuk kepada dia. So dia memang takkan automatik buka. Kadang-kadang dia buka, dia tak faham pun, dia tak peduli pun. Okay, alright. Kalau rojak sikit kalau rojak ni saya tidak sarankan. Alright, so itu sahaja saya tengok soalan. Saya mohon bergerak dahulu kepada yang seterusnya. Bagaimana untuk jadikan LinkedIn sebagai portfolio? Nanti kita teruskan. LinkedIn nanti sesi online presence nanti Dia boleh dijadikan sebagai portfolio juga. Baik, untuk video call saya teruskan dengan slide. Video call interview ini beberapa perkara untuk anda perhatikan dulu, iaitu pertama environment. Macam saya nak buat video call hari ni, environment lah. Saya masuk dalam bilik yang khusus. Saya terpaksa buka pintu, kalau tak internet kacau. Saya ada mic ni, tuan-tuan cik puan. Kalau anda tengok mic saya ni, saya tak guna earphone sebab mic ni lagi bagus, dia capture suara. Saya pasang kabel, charge internet, charge power sebagainya. Saya silentkan handphone. So, benda itu adalah benda environment. Background pun background tidak mengganggu, tidak ada orang lalu lalang dan sebagainya. Kalau kosong lagi bagus. Jangan ada dapur lah, jangan ada tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Okay. Kedua adalah equipment. Memang kita kena set up equipment. Nak tak nak kita kena belajar buat technical dulu. Set up dulu, test run. Buat ping dulu internet connection, berapa ping dia, berapa download, berapa upload speed dan sebagainya. Alright. Dan juga lighting. Saya suka untuk contoh. Kalau tuan-tuan boleh tengok video saya sekarang, saya tunjuk contoh lighting. Mari saya buka lampu. Okay, ni lampu. Kalau lampu di depan, kita akan nampak jelas muka. Tapi kalau lampu tu berada kat belakang, tuan-tuan apa berlaku? Muka saya nampak gelap. Oleh itu tolong setting supaya lampu berada di depan anda. Dia suluh muka anda. Baru kita nampak. Kalau kita letak belakang, orang tak nampak, dia akan jadi backlight. Apa maksud backlight? Muka kita jadi gelap. Macam kita ambil gambar lah masa kita nak selfie sebagainya kan. So kena hati-hati. Lighting ni pun penting juga. Kalau tak nampak muka, kita tak nampak, mereka tak nampak kita punya expression. Boleh Alright. Seterusnya adalah timing. Saya cadang untuk datang 30 minit awal ataupun 15 minit awal. Kenapa 15 minit awal? Untuk kita test macam-macam. Untuk kita prepare, rasa selesa, hilang gemuruh sebagainya. Dan kandidat tuan-tuan tolong tengok kepada kamera. Saya sendiri pun masih lagi gagal benda ni sebab saya tengok slide. So saya tak tengok, sepatutnya saya tengok kamera dekat sini. Eye contact cantik tapi saya tengok slide. Tapi untuk tuan-tuan cik puan, anda tidak ada slide. So anda boleh fokus terus tengok kepada kamera. Okey, semasa menjawab soalan mereka. Dan semestinya dalam interview ni mesti ada body language, ada expression, dan benda itu bila kita bercakap melalui masscom ni, melalui alat gadget, kita perlu exaggerate lebih sikit. Kalau gembira tunjukkan gembira, kalau ceria tunjukkan ceria supaya dia boleh capture. Kadang-kadang kita respon sikit-sikit ni tak nampak melalui video. Dia nampak bila face to face. Okay? Dan yang pasti pakaian wajib formal lah. Tak ada kompromi yang tu. Kalau kita jawatan eksekutif ke atas, wajib formal. Alright, kecuali mereka bagi tahu pakai casual ke, pakai smart casual ke dan sebagainya. Okay tuan-tuan, selesai video call interview. Ini adalah untuk bertenang. Sangat ramai saya rasa benda ni simple tapi masih sangat ramai yang berdebar. So apa maksud berdebar ni? Berdebar maksudnya anda tak prepare diri sendiri dulu. So how to prepare yourself is to prepare, kena faham ini adalah sales presentation. Bukan nak sembang riak, angkat diri. Tak, kita nak jual produk. Mana ada orang nak jual produk, produk ni tak bagus sangat ni, beli Mana ada macam tu. Semua orang promote feature dia, kelebihan dia, benefit dia. The same goes for interview. Bukan kita jadi munafik, tak. Kita jadi the best version of ourselves. Bukan jadi fake, tak. Kita sentiasa kita jadi diri kita yang terbaik pada hari tersebut.
Alright, dan pada hari-hari yang akan datang memang kita nak jadi terbaik pun. So it's not about being fake. Ada orang jadi dilema benda ni. Sepatutnya tak ada dilema benda tu. Right? Dan yang kedua adalah prepare. Kalau lebih banyak anda prepare, lebih anda rasa yakin, ada feel good factor. Tak kisah hebat macam mana dah pergi 5 interview, anda still lagi kena prepare. Okay? Dan juga bila kita prepare ni tuan-tuan, kita lebih banyak info kita dapat pasal syarikat. Bila lebih banyak kita tahu pasal syarikat, kita kurang takut. Sebab kita takut kepada benda yang kita tak tahu. Okay? Dan yang terakhir adalah kena practice, rehearse. Ulang banyak kali. Okay? Kadang-kadang kena ada punchline, kena ada energy, kena ada passion bercakap tu. Kadang-kadang kena buat power pose. Power pose ni untuk hilangkan nervous lah. Gaya Superman ataupun gaya Ultraman tu. Sebab dia akan trick otak kita menunjukkan ini gaya orang yakin, maka dia akan rembeskan hormon-hormon confident dan menurunkan hormon-hormon stres iaitu kortisol, hormon-hormon stres ni. Right? So rehearse nak tak nak, ulang banyak kali. Kadang-kadang orang tanya, tuan ni present yakin dalam video dan sebagainya. Tuan-tuan tak tahu berapa lama saya prepare untuk present video tu. Bila saya present pula benda modul yang lebih kurang sama. So saya dah tahu skrip saya dah tahu mana punchline dia, saya dah tahu mana contoh-contoh yang perlu saya berikan. Saya tahu mana nak stop, saya tahu mana nak tanya feedback dan sebagainya. So benda tu lebih banyak kita rehearse, lebih yakin kita dalam sesuatu presentation. Dan saya juga percaya lebih banyak kita prepare, lebih bernasib baik kita. Alright. Dan akhir sekali, preparation ni memang berkadar selari dengan kita punya performance. Ini memang tidak boleh tak boleh dipisahkan lah. Kalau anda tahu Steve Jobs sebelum dia present, dia ambil masa 3 hari untuk prepare kepada product launch. Cuba baca balik kisah Steve Jobs. Sebelum dia prepare, dia buat slide, dia step by step dia go, dia pilih perkataan, bahasa, flow dia. So sebab itu Steve Jobs presentation dia adalah antara yang terbaik dalam dunia yang jadi rujukan. Semasa dia launch mana-mana produk Apple sekalipun. Alright. Baik tuan-tuan, ini adalah persiapan yang anda perlu buat. Attire, document, research. Dokumen kita sudah cover pada sesi resume. Semua supporting document tersebut. Kita nak cover hari ini adalah tentang pakaian dan juga sedikit sebanyak tentang research. Okay. So ini adalah tentang pakaian. Tuan-tuan, bayangkan dah datang interview, calon A datang interview calon B. Tolong komen di chat box calon mana anda rasa, kita tak boleh judge orang melalui skill dia, tengok pakaian, oh ni lagi skill orang, tak boleh. Tapi kita boleh judge siapa yang lebih serius dan lebih bersedia untuk datang interview. A ke B? Confirm semua jawab B. Kita tak nilai, kita berlaku adil sekarang ni, kita nilai benda yang zahir. Kita tak boleh, oh ni budak pandai ni. Tak, kita tak nampak benda tu. Tapi kita nilai attitude anda. Mana lebih serius? Oh, budak B nampak lebih serius. Kenapa dia prepare? Mana yang lebih nampak bersedia nak interview? B lah. Oleh itu kalau anda pergi career fair, tolong pakai macam B. Macam nak cari kerja, bukan macam nak shopping. Alright? Pergi interview jangan bawa mak ayah, jangan bawa member naik atas sekali. Minta tolong pak ayah hantar boleh sampai ke pintu lobi syarikat je cukup. Yang naik masuk syarikat tu anda. Bukan mak ayah kita tanya kat mana tempat interview. Tak. Anda dah besar dah. Jangan buat macam ni. Aduh. Banyak recruiter yang bahagian graduate recruitment ni komplain benda sama. Bawa mak ayah masuk interview masyarakat. Elakkan. Okay. So pakaian memang memberi persepsi. Dan persepsi yang positif ini dia memudahkan kita dalam interview. Kenapa? Minda panel sudah terbuka. Oh budak ni serius ni. Oh budak ni bukan kaleng-kaleng ni. Bukan biasa-biasa ni kan. Lain macam ni. Prepare dia. Nampak? Okay. Dia sudah terbuka untuk dengar percakapan anda. So benda itu adalah advantage untuk anda. Oleh itu tidak ada masalah untuk overdress sekalipun. Jangan underdress. Macam kerjalah kita over deliver. Jangan under deliver. Okay. Bagi lebih tak apa. Jangan bagi kurang. Okay. Alright. So untuk pakaian ada 3 dress code yang kena faham. Formal, semi-formal, smart casual. Saya fokus kepada business setting saja. Dia ada untuk event tapi saya fokus untuk business setting. Sebab kita bekerja kan. Tuan nak pakai smart ni pakai 24 hour ke? Tak. Pakai untuk kerja je. Macam saya sendiri. Kalau tuan-tuan perasan saya pakai t-shirt je sekarang kat office. Tapi ada hari sini kena pakai formal. Tapi kalau anda tengok saya dekat luar, macam semalam saya pergi jumpa EIS KSO dan jumpa dengan KBS pergi kementerian. Mustahil lah saya pakai t-shirt, confirm saya pakai lengkap full sebagainya. Alright? Dan so apakah formal? Formal inilah contoh formal. Kalau kita sebut formal tuan-tuan, tolong bayangkan nama-nama ini. Iaitu pertama, bayangkan James Bond. Itulah pakaian formal. Yang kedua, bayang cerita Kingsman. Ataupun bayangkan drama Suits, Harvey Specter dengan Mike. Yang cerita lawyer tu. Ataupun bagi perempuan bayangkan Kate Middleton, boleh Google. Ataupun
bagi mereka yang pakai baju kurung, boleh bayangkan dan imagine Tan Sri Zeti Akhtar Aziz, bekas Gubernur Bank Negara. Alright. So ini adalah kita sebut sebagai full formal. Formal ni wajib pakai blazer ke? Tak wajib pakai blazer formal. Hanya ada tie, baju kemeja lengan panjang, baju satu warna sahaja. Kemudian pakai seluar slack dan kasut bertutup kulit. Itulah formal, selesai. Kalau pakai blazer nampak lebih kemas, lebih meyakinkan. Kenapa? Blazer ni dia ada sponge pada badan, pada bahu. Menyebabkan kita nampak lebih yakin, nampak lebih gah. Alright? Okay. Banyak soalan pakaian nampaknya. Jubah tak formal, ta'in, laki wajib, perempuan optional. Tudung letak dalam keluar, perempuan optional, mana-mana suka hati. Apa lagi? Name tag perlu, tak perlu name tag. Nak pakai boleh. Kalau untuk siapa pergi interview PTD kena pakai tie warna merah. Kenapa? Sebab warna merah itu warna dia. So ada bonus mark 2 markah lebih. Untuk interview lain, jangan sekali-kali pakai tie warna merah atau warna hitam. Jangan. Sama juga dengan tudung, jangan pakai warna yang silau. Warna satin tu, kain material satin yang silau tu. Ataupun warna yang terlampau terang sangat. Merah membara semangat wajah macam. Okey, baik. Perempuan kasut bertutup kena bertumit? Ya, wajib bertumit. Okey, menjawab soalan-soalan ini, saya percaya admin telah post dalam FB group. Ada 3 link kepada 3 video menunjukkan persiapan pakaian formal, warna apa, material apa, kasut macam mana, bertumit tak bertumit, berapa inci tumit, tie macam mana, semua dah dipost dalam FB group. Boleh tengok nanti ya. Alright. So saya skip mana-mana yang sudah dijawab dalam video tersebut. Ciri-ciri baju kurung pun dah ada dalam video tersebut. Ada 3 video. Facial hair boleh ke tak boleh? Jawapan dia dicadangkan clean shave. Tetapi pastikan terurus lah. Songkok atau kopiah? Songkok bukan kopiah. Right. Walau bagaimanapun saya perlu tekankan pakai blazer dengan baju kurung. Jangan kalau boleh elakkan. Blazer dengan baju kurung ni elakkan. Okay. Alright. Seterusnya, selesai formal, kita pergi kepada semi formal. Semi formal tuan-tuan, dia adalah pakaian harian ke office. Nak indikator dia adalah biasanya kita kurangkan satu benda daripada pakaian formal jadi semi formal. Kalau tengok contoh saya yang sebelah kiri itu, saya buang tie, jadilah semi formal. Yang lain lengkap lagi. Dia tetap jadi semi formal. Yang kedua, lelaki kedua, dia lipat lengan. Dia fold the sleeve. Dia jadi semi formal. Okey. Contoh Cik Puan yang pakai skirt ni. Skirt dia ni bukan skirt formal, skirt kembang ni, yang skirt bergetah. Dia jadi semi formal. Tapi yang lain masih lagi pakai pejabat. Yang kedua Cik Puan kita ni, dia pakai seluar yang dengan izin agak senteng dan juga kemeja ni dia lipat juga lengan dia. So dia jadi semi formal. Alright? So kalau seluar senteng ni sebenarnya dia adalah fashion. Fashion sekarang. Dulu mana ada seluar senteng ni? Okey, apapun saya mohon elakkan sebab profesional adalah profesional. Dia tidak ikut trend ataupun fashion. Kalau cik dekat pejabat saya tengok orang pakai relax je, pakai fashion kan. Okey baik. Bergantung kepada dress code pejabat. Okey, soalan saya. Anda nak perform tempat kerja, anda nak mengundang persepsi yang bagus, anda nak naik pangkat cepat, anda nak bos suka anda nak peluang terbuka lebih luas, kalau nak pakai elok-elok. Kalau anda pakai elok-elok setiap hari ke office, agak-agaknya adalah satu hari bos nak pilih seorang staff nak bawa jumpa klien. Siapa dia akan pilih? Dia akan pilih orang yang presentable. Dia tak akan pilih orang yang selekeh nak jumpa klien. So peluang akan lebih terbuka. Ataupun anda tetamu datang, kena layan tetamu. Siapa yang akan pilih? Dia akan pilih orang yang presentable. Dia tak akan pilih orang yang tak berapa nak presentable ni. Kenapa? Persepsi. So bila anda being presentable at the office, you open more opportunity for yourself. Alright? So oleh itu, tolong be presentable. Alright. Tie, stripe boleh, tak ada masalah. Jalur dan sebagainya. Blouse boleh, tak ada masalah. Tapi bukan t-shirt muslimah tu. Blouse atau kemeja boleh untuk wanita. Tetapi blouse mestilah tidak ada ropol-ropol. Ada applet, ada gumbal-gumbalan ni, tak boleh. Dia mesti blouse yang simple. Okay. Ini adalah smart casual pula. Smart casual nak bayang siapa? Bayang player golf. Pemain golf. Alright. Pemain golf, contoh Tiger Woods lah. Kalau tengok di sebelah kiri ni, Tiger Woods. Dia pakai t-shirt. Kemudian dia pakai t-shirt bercollar.
dia tuck in, ada tali pinggang dan pakai lagi seluar slack dan juga berkasut. Walaupun bukan kasut tumit. Bukan kasut kulit. So ini adalah smart casual. Bukan seluar jeans, bukan selipar, bukan round neck, bukan. Okay, so kena faham smart casual ni macam mana. Bergantung sekali lagi saya sebut kepada industri. Ada syarikat membenarkan seluar jeans tapi bukan seluar jeans yang lusuh, koyak rabak, tak. Kalau nak pakai skirt, pastikan di bawah lutut skirt. Lebih labuh daripada lutut. Kalau singkat daripada lutut, itu bukan skirt yang formal. Okay. Alright. Kalau untuk cik puan pula, pakai baju kurung yang berbunga-bunga, dia jadi smart casual. Pakai baju kurung yang fully printed. Apa maksud fully printed? Atas ke bawah bercorak. Maka dia jadi semi formal. Nak tahu baju kurung formal macam mana? Tengok video nanti. Okay. Alright. Seterusnya pakai t-shirt muslimah. Macam ni. Dia jadi smart casual. Pakai kasut, pakai seluar. Tak ada masalah. Pakai skirt pun boleh. Alright. Harap jelas benda ni smart casual. So boleh bezakan formal, semi formal dan juga smart casual. Okay. Ada soalan untuk pakaian setakat ni? Kenapa line putus-putus? Sebab hujan internet kot. Saya minta maaf benda tu. Alright. Blouse boleh? Boleh blouse. Saya dah explain tadi blouse boleh. Setakat ni jelaskan pakaian. Straight to the point. Untuk perincian lebih lanjut, yang itu kena nanti saya berikan video dalam, sudah diberikan video dalam Facebook group kita. Okay. Right, soalan seterusnya, kasut mesti warna hitam ke? Okey, kasut boleh dua warna, hitam ataupun coklat gelap. Smart casual apabila event-event syarikat ataupun syarikat bagi tahu hari Jumaat adalah hari dress down day. Ataupun syarikat buat makan-makan di luar waktu pejabat, boleh lah. Okey. Hari lain biasanya semi formal je kalau kerja pejabat ni. Kalau kerja site, smart casual lah. Ataupun pakai coverall dan sebagainya, itu lain lah cerita dia. Okey. Tali pinggang kepala bercorak, boleh corak tetapi corak tu janganlah menonjol sangat. Okey. Tali pinggang yang profesional macam kita pergi pejabat, yang design profesional, dia design dia minimal je sebenarnya. Wanita pakai kemeja, saya dah jawab. Tak in, optional, suka hati. Tak pernah sesuai pakai blazer dengan baju kurung. Memang tidak pernah. By rule, by default tak boleh. Hanya beberapa keadaan sahaja yang boleh. Itu hanya untuk mereka yang ada knowledge lah. Stokin, okey. Stokin sama warna dengan seluar. Ini sudah dijawab dalam video yang saya kongsikan dalam FB group. Okey, nanti tonton video tersebut. Alright, terima kasih. Saya proceed dahulu. Okey. Persiapan yang kedua tadi dokumen, tapi dokumen dah diterangkan dalam resume. Kemudian yang ketiga adalah buat research. Nak research apa tuan-tuan cik puan? Okey. Nak research apa tu, banyak benda nak research. Saya berikan senarai untuk research dalam FB group. Saya berikan dokumen Word, nanti anda boleh tengok. Cari background syarikat, apa servis, apa produk, berapa besar syarikat tersebut. Apa lagi? Dia punya klien siapa, dia punya produk apa. Kalau ada banyak produk, apa core produk dia, apa sejarah dia, siapa BOD dia, apa newsletter dia, tengok LinkedIn, apa pencapaian dia. Untuk kita sentuh dan kita puji atau untuk kita elaborate dalam IV nanti. Tapi dia punya kemuncak untuk buat research adalah untuk sampai level mana nak bagi tahu tuan kita dah bersedia untuk buat research, kita buat research ni dah mencukupi. Mencukupi apabila kita buat research dan kita tahu apa masalah syarikat dan kita tahu apa yang syarikat nak capai. Akhirnya kita boleh memberi solution. Sampai tahap tu. Itu indikator research dah cukup. Sampai, syarikat ni ada masalah ni. Okey, aku boleh offer diri aku untuk selesaikan masalah ni dengan cara 1, 2, 3. Okey, you have done enough research. Ataupun anda research, okey, syarikat ni ada 100 company, 100 cawangan, hotel, sebagainya. Dia nak capai jadi hotel nombor 1 di dalam online punya servis. Nak dapat 90% positive feedback. Okey, aku akan cadang benda ni. You have done enough research. Selagi mana tak ada benda tu, it is not enough. Okay? So itu indikator dia mudah. Kenapa? Solution tersebut anda nak bawa dalam interview dan anda nak present. Solution tersebut akan menyebabkan anda adalah orang yang outstanding dari calon lain. Bukan sekadar cerita benda yang lepas, tapi anda juga menyediakan diri anda ni sebagai solution
sebagai provide yourself as a solution during the interview. Orang nak beli solution, orang tak nak beli masalah. Okay? Sama juga dengan tempat kerja, kalau kita ada masalah, kita tak nak bagi tahu majikan, SV, bos, sebagainya, bos kita ada masalah, macam tak boleh nak buat dah. Memang orang atas tak suka. Apa yang mereka nak adalah, kita ada masalah sekarang, so cadangan saya kita buat 1, 2, 3. Saya prefer B, cadangan kedua ni. So apa pandangan bos? Sebagainya. So itu lebih baik, kita datangkan dengan solution. Okay, boleh Dan dalam interview nanti anda boleh sehingga boleh buat solution proposal. Apa maksud solution proposal? 1 page atau 2 page menjelaskan apa yang anda cadangkan untuk syarikat. So benda ni tuan, lama ni kena study. Ya, memang lama. Sebab itu success rate adalah sangat tinggi menggunakan approach begini. Jauh lebih tinggi daripada sekadar pergi hantar blast email, blast resume, pergi interview, prepare sikit-sikit, cukuplah. Tahu syarikat apa, produk apa, cukup tak. Dia kena seriously prepare. So sebab itu saya cakap tuan-tuan, walaupun dalam zaman COVID, anda ni personality apa pun, introvert, pendiam pun, semua orang boleh perform IV dengan cara dan teknik yang betul. And this is one of it. Alright, dengan izin, saya tak pernah lagi bila calon guna method beri solution ni, mereka gagal pada interview pertama. Tak pernah lagi. Biasanya sampai ke peringkat akhir lah, sampai 2-3 kali interview. Dia gagal tu sebab benda-benda lain. Tapi dengan memberi solution, anda sudah berjaya tarik perhatian dan membuktikan anda ni serius nak kepada syarikat. Mustahil ditolak pada fasa awal. Alright? Dan ini adalah tentang soalan interview. Okay. Tentang soalan interview pula tuan-tuan cik puan, ada banyak soalan interview. Saya pergi kepada jenis yang pertama, iaitu jenis yang wajib ditanyalah kebiasaannya, iaitu introduction question. Apakah itu introduction question? Soalan yang tanya macam ni. Sila tengok di depan, inilah soalan introduction question. Siapa nama anda, perkenalkan diri, cerita sikit pasal background. Okay. So benda ni biasanya pasti ditanya. So, kena faham juga kenapa benda ni tanya. Pertama sebagai mukadimah. Nak tahu anda ni prepare ke tak. Sebab dia nak tengok dulu dokumen, dia nak settle down dulu. Kemudian nak tengok anda ni consider apa benda-benda penting. Kalau anda, sebab masa limited. So bila dia tanya introduce yourself, masa yang ada adalah dalam masa 2-3 minit je anda kena present. Tak perlu lama-lama pun. So apa perkara penting yang anda nak highlight? So itulah kekuatan yang anda ada ataupun yang anda consider anda ni kuat. So dia nak tahu benda-benda penting je. Dia nak tahu benda-benda macam tu. Oleh itu, memang kena buat skrip untuk jawapan ini. Skrip macam mana kena tulis ke tuan? Ya, tulis. Kena hafal ke tuan? Tak perlu hafal. Anda kena repeat banyak kali, 10 kali, 15 kali, sampai anda familiar dengan skrip anda. Lebih-lebih lagi kalau dalam bahasa Inggeris. Anda tak fluent bahasa Inggeris, maka saya nak kata di sini wajib tulis skrip anda. Baru anda jumpa perkataan yang tepat untuk bercerita. Alright, kalau dalam bahasa Melayu kita bolehlah lancar. Kalau orang lancar bahasa Inggeris, okey lagi. Tapi kalau kita dah struggle bahasa Inggeris, kita tak buat skrip, percayalah kita tergagap-gagap nak cari perkataan, nak cari verb, the correct word to describe what we would like to describe. Okay? Alright. Nak ambil objektif company sebagai solution proposal, boleh. Namun, objektif company adalah sangat besar kalau kita jumpa dalam website. Kecuali mereka telah menjuruskan sebagai target 2020, kita mahu jadi hotel yang paling sikit dapat negatif feedback sebagai contoh. Ataupun target 2020 adalah kita nak kurangkan rating kita online sekarang dekat Agoda adalah 3.8. Kita nak capai 4.3. Itu spesifik. Kalau ada spesifik target macam tu, lebih senang untuk kita buat solution proposal ataupun kita nak beri solution. Boleh Alright. So, saya mohon izin untuk habiskan dahulu bahagian introduction question ni tuan-tuan cik puan. Sebab kita dah lebih masa dah pun sebenarnya. Okay, baik. Nanti kita pergi pada soalan. So, cara nak jawab introduction question ada banyak cara. Saya beri approach yang pertama dahulu, iaitu okay. Sebelum yang pertama, jangan buat benda ni dulu. Yang pertama, jangan repeat balik apa dalam resume macam saya sebut tadi. Saya terlibat ini, saya terlibat ini, saya terlibat ini. Jangan repeat balik. Yang kedua, jangan cerita benda personal yang tidak ada value tadi. Okay, saya dah bagi tahu. Yang kedua, jangan terlampau lama. Design skrip anda tu 2 minit ataupun paling extend pun 3 minit lah. Alright. Dan jangan jadi boring. Apa maksud boring? Boring ni adalah monotonous, cakap, present, tak ada expression, tak ada gaya badan dan sebagainya. Memang anda kena rehearse dan praktis sekali dengan gaya badan sebagainya. Okay, memang kena masuk sekali praktis yang tu. Alright.
So this is the approach. Pertama, bagi tahu anda punya situasi semasa, current role. Sebagai contoh ayat dia, I started my career as electrical engineer in ABC company for 4 years ago, where I maintain electrical equipment, troubleshoot system and provide continuous improvement for better efficiency or production output. So ini saya ambil contoh sebagai orang yang sudah ada pengalaman. Kalau fresh grad, anda boleh mula kedudukan sekarang. I'm a fresh grad from UM in accounting and currently doing part-time as Wonder Cheese agent sebagai contoh. So itu current role. What I've done is sekian. Okay, now selesai current role ataupun situasi position semasa, bagi tahu background. Anda belajar apa, penglibatan anda apa, skill anda apa. Sebagai contoh, saya buat ayat di sini, in that role ataupun dalam saya sebut sebagai electrical engineer tadi, major accomplishment I am proud of was I initiated to improve production line new setup which saves space and easier access for maintenance work. This result in faster maintenance work and shorter downtime, ultimately higher output. So bahagian background ni, nak cerita background adalah kalau fresh grad dia akan cerita pelibatan kelab persatuan event, tolong fokus kepada accomplishment, pencapaian. Fokus pada pencapaian. Jangan fokus kepada apa anda buat dulu. Fokus kepada pencapaian. Saya sudah capai 1, 2, 3 dengan metod 1, 2, 3. Saya capai satu ABC dengan cara sekian. So fokus kepada accomplishment ataupun achievement dahulu. Okay, itu adalah gaya bahasa untuk background. Yang kedua adalah future ambition. Menunjukkan anda ni seorang yang ada motivasi diri. Menunjukkan anda kerja bukan semata-mata gaji. Menunjukkan anda ni bukan sekadar aku dapat kerja cukuplah, tak. You are someone who are pursuing a higher ambition. So bagi tahu, I enjoy working in environment that frequently challenge my skill as I am aiming to become a professional engineer in another 4 years. Hence, I am open to learn and constantly upgrading myself. So di sini saya buat contoh adalah ambition dia nak jadi IR, nak jadi professional engineer. So automatic orang yang ada mission statement sendiri, ada motivasi sendiri, dia pergi kerja tak perlu kena suruh, dia boleh buat. Tak perlu sakit bergaduh sikit, koyak, tak nak datang kerja, tarik muka, tak buat kerja. Contoh. So benda itu tak berlaku, kenapa? Dia sendiri ada personal factor yang push diri dia untuk bekerja lebih baik. Alright? Tak perlu minta kerja lebih masa, sendiri offer lebih masa. Kenapa? Dia nak siapkan kepuasan, dia nak belajar. So itu pentingnya kita bagi tahu kita punya future ambition ataupun kita punya target. Kalau fresh grad, bagi tahu target dalam 3 tahun, 5 tahun dan sebagainya. Kalau orang sudah ada pengalaman pun bagi tahu target anda. Okey? Dan yang terakhir adalah kenapa anda calon paling sesuai, anda paling perfect untuk kerja tersebut. Yang keempat ni tuan-tuan, tak kisah approach mana anda guna, wajib bagi tahu. Kenapa anda calon paling sesuai untuk jawatan tersebut? Mesti bagi tahu. Okey? Bahkan anda kena buat ayat suggestion. Okey? Saya bagi contoh dulu. I believe you are looking for a candidate not only with strong electrical background, but someone who are creative and solution oriented. Due to my relevant experience and proven working achievement, I am confident I will be able to perform the role you are hiring for. Ataupun based on my experience and skills, I believe I met all the requirements that you stated in the job advertisement, which I believe I can contribute most effective and efficient in these roles. So kita beri ayat cadangan tersebut. So I am willing to work extra time. So sir, if you are looking for someone with a good leadership and have strong background in electrical, I would say I am the best candidate and you found the right one. Nak bunyi poyo sikit pun tak ada masalah kalau tanya saya, tapi penutup dia mesti ada ayat suggestion menunjukkan kitalah calon terbaik. Kitalah meet requirement dia. Kitalah yang paling sesuai untuk kerja tersebut. Mesti ada benda tu. Alright? So ini structure yang pertama. Untuk structure yang pertama ataupun approach yang pertama. Untuk approach yang kedua, ada banyak approach tuan-tuan saya sebut tadi, saya beri 2 sebagai contoh. Ini approach yang kedua iaitu mudah, guna 3S.
Apakah 3S? S yang pertama tuan-tuan, background dulu. Bukan, yang pertama bagi tahu background dulu. Sama ada pengalaman ataupun fresh grad, kemudian guna 3S. S pertama adalah success. I have. Okey, bagi tahu sukses anda apa. Hampir sama dengan sebelum ni, accomplishment. S yang kedua adalah anda punya strength. I have my success is I managed to organize a Convo Fair event which received 10,000 visitor at my university during 2019. So based on the event of 3 months of work, I believe my real strength is in managing people. I can communicate well and I'm very innovative in facing problems or challenges. I do adapt my approaches, my strategy, and I communicate well across organization to inform any changes or any new initiative initiated by the high committee. So kita bagi tahu success, and then yang kedua kita bagi tahu kita punya strength ataupun value kita lah, strength ni. Dan yang terakhir adalah situation. Akhir sekali situation ni sama juga macam yang tadi, kita suggest kepada dia kenapa kita calon terbaik. What I'm looking for is ABC, and then tutup, isn't this what your company is looking for? So kita dengan ayat yang sengaja, kita meshkan diri kita dengan kehendak syarikat. Boleh? So ada approach lain, tak ada masalah, silakan. But the rule is there. Anda kena cerita background sedikit, jual diri, cara nak jual diri itu pelbagai, last kali mesti closing. Apa closing? Tuan nak beli tak produk ni? Produk ni bagus kan? Tuan berminat tak? Tuan sayang bini kan, mesti nak buat hibah untuk bini kita kan? Apa kata tuan buat hibah sekarang? Murah je. So ayat penutup closing tu mesti ada. Dalam interview ayat penutup closing dia adalah, I believe I meet all the requirement, saya lah calon terbaik, I'm looking for sekarang, isn't your company is looking someone like me? Contoh. So itu ayat penutup closing, ayat nak menjual dia yang terakhir. Boleh tuan-tuan cikgu? So itu adalah approach untuk soalan introduce yourself. Baik, saya berhenti setakat itu dulu untuk sesi yang pertama. Kalau ada sebarang soalan, kita ambil masa 5 minit untuk tengok soalan. Okey, silakan. Strength weakness. Weakness kita tak sebut langsung dalam perbualan kita. Okey, kita hanya sebut strength sahaja. Tak susah untuk fresh grad beri solution tuan-tuan, Tuan Syazwan. Setiap syarikat mesti ada masalah dan ada benda nak capai. Kita boleh beri solution mungkin bukan bersifat technical pun. Dia bersifat environment ataupun bersifat, if you are looking for a staff which is very adaptive and easy to manage and willing to learn, so I believe I met the requirement because for your information, I work independently on my own when high committee instruct me to find sponsorship about 2000. I create my own initiative to approach yada. So kita boleh jual diri kita problem solving ataupun matching kan dari segi attitude juga. Okay. So the best is nak tak nak memang bab technical, kita beri solution masalah semasa syarikat directly impacted. Tapi bagi fresh grad, kalau susah sangat, okay, find other way that you can contribute ataupun the way, anything that you can contribute ataupun anda jadi solution pada syarikat. Boleh? Level degree adalah level eksekutif, maka pakai full formal cadangan. Mana kata termasuk blazer. Macam mana kita nak selit-selit solution? Bagi tahu direct solution je. Based on my research, kalau nak direct lah, ayat direct. Based on my research, I believe your company currently are aiming or competing with competitor to fight for the market. So if I may suggest that if you would like to cater my audience, which is youngsters at the age of 20 until 24, we are tendency to Instagram. So I believe your company should strengthen the company brand or your activeness on social media sebagai contoh. So itu juga salah satu selit-selit solution. Weakness boleh jadi kekuatan kan? Jangan sekali-kali buat macam tu. Contoh, apakah kelemahan kita? Kelemahan saya adalah OCD ataupun saya buat kerja perfect. Sampaikan kerja saya jadi lambat sikit. So itu adalah klise, kita tahu itu adalah mengarut dengan izin. Alright? So weakness boleh sebut bila kena tanya saja. Betul. Macam saya sebut sales presentation, kita tak pernah buka kelemahan produk
kita jangan buka kecuali ditanya. Macam mana nak tahu masalah masyarakat? Research. Apa cara research? Google. Kedua, tanya orang dalam. Ketiga, connect dekat LinkedIn yang orang kerja kat situ, sembang-sembang dengan dia. Keempat, cari orang kerja kat situ, connect dengan dia, tengok job scope dia lebih kurang sama dengan kita ke tak. Okey, minta advice dia. Banyak cara untuk research syarikat. Jangan limitkan kepada Google sahaja. Be resourceful tuan-tuan dan cik puan. Anda bakal bekerja nanti. Jangan mengharapkan orang tu bagi saja. So you need to find on your own initiative. IVSPA kena letak salinan IC ORI kat dalam Facebook. Okey, untuk SPA follow arahan dia. Kalau dia minta salinan ORI, ORI lah. Tak ada masalah. Every document kalau diminta anda kena provide. Okey, kena faham kenapa dia tanya lelaki. Sebab biasanya dari segi travel, dari segi boleh keluar balik malam. So anda kena counter benda itu. Jangan counter pasal isu lelaki tu. Counter adalah keperluan dia. Keperluan kerja ni kenapa? So why would you prefer a male candidate for this position? So dia akan explain kenapa. Sebab ni kerja ni kena deal dengan orang, kena keluar seorang-seorang, kena travel. Okey, kalau anda rasa benda tu okey dengan anda beritahu. For your information sir, I've been involved in event. I went return home at 3 AM alone. I drive alone and I can travel long distance. I went home from Kuala Lumpur to Kota Baru and I travel alone for 11 hours during holiday. So I believe it won't be a problem. I can do what you are expecting to do in that position. So that's how you counter. Jangan counter isu lelaki. Kena tahu kenapa dia prefer lelaki. Alright? Jangan jadikan benda tu sebagai argument ataupun sensitive issue. Dia mesti berkaitan dengan kompetensi bekerja. Alright, solution tu selit-selit masa introduction. Ya, selit-selit. Contoh yang saya beri introduction ni sangat ringkas tuan, tak sampai seminit pun. Macam saya sebut tadi, introduction ni kalau boleh 2 minit ataupun paling lama pun 3 minit. Okey, kena harassment. Kalau pernah kena at workplace by the main dominant workforce nak masuk tempat kerja baru, bila ditanya macam mana nak explain, ditanya. Jap. Saya nak faham soalan. Okay, daripada Miss Wen, kena harass at workplace by main dominant workforce. Nak masuk tempat kerja baru, bila ditanya macam mana nak explain. Dia tanya apa ni? Tanya pernah kena harass ke, ada isu ke, ataupun dia kata dekat syarikat semasa ni ada isu harassment. Saya rasa dia takkan explain macam tu. Tapi kalau dia tanya, have you experienced that kind of situation? Kalau anda pernah, then you need to provide the solution as well. Jangan kata, ya saya pernah dan saya risau sekian. Tak. You can mention that you are concerned with that and you are strongly against that. That's your principle. But mesti beri solution. What have you done to overcome that kind of situation? So daripada pengalaman saya sebelum ni, saya dapat tahu kalau berlaku benda perkara tersebut, rule dalam HR adalah sekian dan saya boleh laporkan kepada jawatan kepada HR untuk syarikat untuk ambil tindakan, ataupun syarikat tidak ambil peduli perkara ini ataupun pandang remeh, saya boleh laporkan kepada jawatan kuasa buruh, jabatan tenaga buruh. Kerana benda ini sudah termaktub dalam undang-undang Malaysia sekian. So you need to provide solution as well. Dan untuk harassment, untuk makluman tuan-tuan cik puan, sexual harassment di pejabat, kalau seorang bos, anda perempuan, bos lelaki, dia sengaja delay anda balik sampai semua orang balik tinggal anda berdua, itu adalah sexual harassment. Kena faham. Dalam HR ni, kisah sexual harassment ni banyak tempat kerja. Bahkan dalam tempat kerja ada polisi tidak boleh berdua-duaan ataupun tidak boleh loving birds. Ada yang tak mengizinkan. Kenapa? Mengganggu efisiensi tempat kerja. So anyway, you need to explore more about this. Okay? Benda jangan pandang remeh. Okay. Tip rehearsal sebelum interview. Kita mungkin boleh arrange mock interview dengan lecturer. Ya, boleh, tak ada masalah. Sangat bagus. Lecturer sangat willing nak buat mock interview dengan kita. Kalau bagi tahu lack of confidence is my major weakness. Okay, so what have you done to overcome your major weakness? Itu je isu dia. What have you done to overcome? Apa solution dia? Jangan beri sekadar weakness saja. Apa weakness kita? Okay, contoh weakness saya adalah buat kerja last minute. Apa yang berlaku, saya lesson learn daripada last minute ni adalah saya menyusahkan rakan kerja saya dan ahli-ahli grup bila saya buat FYP atau saya buat assignment. Oleh itu saya belajar untuk tidak elakkan last minute dengan cara buat jadual dan pecahkan kerja. Contoh kerja tu besar, saya pecahkan kepada 5 kerja kecil. Dan setiap 5 kerja kecil ada due date yang lebih awal. Dan juga apabila assignment itu tarikhnya hari Khamis, saya sengaja letak dalam kalender saya letak hari Rabu. Kenapa? Saya ada buffer time 24 jam kalau berlaku apa-apa. So kita beri solution, jangan tinggalkan dengan kelemahan.
Jangan cakap anda ada basic teori, just cakap je apa teori tu. Kita tahulah, oh anda ni tak ada pengalaman ni teori saja ni. Kita akan tahu. Jangan sekali-kali buka pekung di dada dengan sengaja. Ingat lagi sekali, jangan merendah ataupun downgrade diri sendiri. Ini banyak isu ni. Calon downgrade diri sendiri. Anda sendiri rasa diri tak yakin. Just be confident, man. Motivation boleh share personal failure to success story. Boleh, tak ada masalah. Saya ingin tanya sekali recruiter bertanya tentang soalan peribadi. Contoh macam dari belakang korang, ini satu soalan trik. Tak, bukan soalan trik. Tidak perlu dijawab satu persatu. Perlu jawab secara umum dan putar balik jawapan dia menjadi kekuatan kita. Contoh, saya anak sulung. Saya adalah anak sulung dan daripada pengalaman anak sulung ni, as you know, saya kena support adik-beradik. That sense datang secara automatik. Dan dia telah melatih saya untuk lebih independen dalam bekerja, dalam belajar. Saya pun jadi lebih cakna kepada rakan-rakan sekerja. Dalam kumpulan saya selalu tanya khabar. Nampak? Kita twist balik kepada kompetisi kita bekerja. Jangan sekadar jawab apa yang peribadi macam tu je. Okay? Untuk soalan sensitif, nanti saya akan jawab dalam part tu. Ada soalan sensitif pasal gender, pasal politics, pasal agama sebagainya, culture. Ada dia tanya. So nanti cara nak respon dia, saya kongsi dalam part tu. Okay, perkongsian tentang SPA, terima kasih. Asking. Ditanya soalan tentang field jawatan, macam dah ada shortlist dan IB dipanggil sebagai memenuhi syarat pelik sekejap. Oh okey. Cik Puan Syikin, saya terpaksa akui untuk SPA ke untuk di luar saya tak pasti, SPA saya tak pasti, tapi di luar ada HR yang buat kerja, maaf saya sebut macam menyakitkan hati lah. Dia sekadar buat cukup syarat. Sebab apa? Dia dah pilih orang lain, tapi KPI dia adalah kena jalankan interview. Which is dia ni sangat tidak beretika. Dan saya akui benda tu ada dekat luar. Dia panggil calon datang spend duit, spend masa, tengok-tengok, tak ada panggil. Kenapa? Sekadar cukup syarat je. Itu memang sakit hati dan saya minta maaf awal-awal. Kalau ada macam tu lah, tinggalkan respon anda di Glassdoor. Right? Itu adalah very unethical. Dan bagi pendapat saya, di syarikat besar jarang berlaku benda macam tu. Pasal leave, okay, avoid about Miss Wen, saya faham pasal isu tadi, saya avoid about that, jangan cerita pasal yang tu. Live on other purposes. Pursue on higher for greater cost. Pursue benda lain. Cakap saya nak explore environment baru yang selama ni saya lebih terkurung kepada, pendedahan saya adalah terhad kepada sekian-sekian. Oleh itu saya nak pendedahan kepada benda-benda ni. So elak pasal benda tersebut. Alright? Ada rakaman, ya, ada FB Live. Nanti boleh tengok FB Live. Okay, saya kira saya berhenti di situ dulu. Apa sebarang soalan nanti kita sambung, nanti kita buat dedicated post macam yang resume juga, don't worry. Alright, itu saja tuan-tuan dan puan. Terima kasih. Thank you for your attention dan tolong faham dulu benda pertama ni sebab nanti fasa kedua nanti adalah pasal soalan-soalan, cara jawab je. Pasal mindset, document, setting, preparation saya dah explain pasal part 1 ni. So should be settled dah. Alright, so again terima kasih. Dan take care dan tolong revise. Kalau anda ada interview, tolong praktikkan segera. Kalau boleh, malam ini terus buat skrip untuk soalan introduce yourself. Terus buat skrip. Guna approach pertama, skrip pertama. Approach kedua, 3S, buat skrip kedua terus. Okay? Dan skrip ini, percayalah, dialah akan jadi job pitch dalam job street nanti. Dia boleh jadi summary dalam LinkedIn nanti. Dia boleh jadi anda punya online pitch nanti. Okay? Itu sahaja. Terima kasih tuan-tuan cik puan. Alright. Okay, thank you very much. Saya screen sharing berhenti sekejap. Alright. Okay. Itu sahaja. Thank you everyone. Cik Puan Syuhada, Cik Puan Hanan, terima kasihlah sebab buka video. Seronok ada orang. Daripada tengok yang apa, hitam putih je kan. Okay, baik. Saya beransur dahulu dan apa-apa kita communicate dalam grup. Alright. Assalamualaikum, selamat petang, salam sejahtera semua.